Jadi kupasan tentang tuntutan. Subhanallah, ada lebih kurang hampir 4,000 yang hadir, yang melihat bersama-sama. Mudah-mudahan kita ada nekat yang kuat. Siapa yang memperbaiki solat? Anak-anak yang kat luar, orang muda, kena. Kalau kamu nak jadi orang yang hebat, kamu nak jadi wanita-wanita yang solehah, nak jadi pendakwah, nak jadi apa pun, kita ni sebut hebat bukan sebab pandangan manusia ya. Kita nak jadi hebat pada pandangan Allah. Itu tak salah, kita ada cita-cita begitu. Subhanallah. Siapa nak memperbaiki dirinya, kehidupannya, baiki solat. Bermula dengan solat. Orang yang solat dengan tenang, dia juga seorang yang tenang di luar solat. Orang yang boleh fokus dalam solat, kalau tak faham maksud bacaan dalam solat, tak boleh fokus. Memang takkan fokus. Kita tengok cerita Hindustan. Dulu masa muda suka tak tengok cerita Hindustan? Suka kan? Tak yalah tak ngaku-ngaku je lah kan? Saya pun suka tengok. Dulu kan, belum zaman ada Astro semua, hari Jumaat ada cerita Hindustan kan? Seminggu sekali cerita Hindustan, nunggu. Lepas tu, kita kena baca subtitle tu, terjemahan tu. Kalau tak ada terjemahan, boleh faham tak cerita tu? Kalau tak ada terjemahan, kita longgok tengok. Lepas tu tiba heroin nangis, kita pun tak faham apa dia nangis ya? Apalah yang hero cakap sampai nangis wah. Jadi kita tak faham apa, boleh fokus tak? Tak boleh fokus. Lama tutup lah, dah tak ada terjemahan. Tapi bila ada terjemahan, kita lah beria nangis. Heroin biasa je nangis, kita beria nangis. Sebab kita faham jalan cerita. Tapi bila solat, kita tak faham apa yang kita cakap dengan Allah, apa yang kita borak dengan Allah, apa yang kita minta dengan Allah. Sebab tu tak rasa manis, tak rasa syok. Sebab itu kita tak boleh menangis dalam solat. Tak boleh menangis. Tak boleh nangis dalam solat. Allahu Akbar. Saya nak cerita satu kisah seorang sahabat Nabi. Ini cerita yang sahih, tapi saya tak ingat nama dia. Dalam satu perjalanan, Nabi nak menuju perang, ataupun Nabi masa tu dalam perang, ataupun balik pada perang, saya lupa. Ada dua orang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi, ada dua orang sahabat Nabi yang berkawal. Nabi duduk dalam khemah, berlindung dalam khemah, waktu tengah malam. Jadi dua orang yang mengawal keselamatan Nabi. Jadi seorang ni cakap pada sahabat Nabi yang seorang ni kata, saya dulu yang jaga, awak tidur dulu. Faham? Bergilir kan? Mungkin yang ni jaga daripada pukul 10 malam sampai ni, nanti yang ni tidur dulu, bergilir lah. Lepas tu tibalah saat yang ni pun berdiri solat. Berdiri solat. Dia berjaga dalam keadaan dia solat. Seorang lagi tidur. Bila dia start solat, dia start baca Al-Quran, berdiri panjang, menikmati kemanisan solat, dia dipanah. Tubuh dia dipanah dengan anak panah. Kena batang tubuh dia. Mungkin kena dada sebelah kiri ke kanan, tapi kena anak panah dekat batang tubuhnya. Kena anak panah pertama, dia teruskan solat lagi. Kena lagi anak panah yang kedua, solat lagi. Kena anak panah ketiga, dia berhentikan solat. Lalu dia pergi kejutkan kawan dia yang sama bertugas tapi tidur. Kawan tu terkejut tengok 3 anak panah pada tubuh badan, darah bercucuk. Lalu yang bangun tu tanya, kenapa kamu tak kejutkan daripada awal lagi? Maksudnya, kenapa tak maksudnya patutnya kena bersegeralah kejut, perlu cari pertolongan, sebab maksudnya ada musuh sedang nak menyerang Nabi. Lalu apa jawapan dia? Aku sangat sayang untuk menghentikan solat. Sakit ke tak? Mesti sakit. Tubuh badannya sama dengan kita, ada dia sakit. Tapi kerana nikmat dan manis tenggelam dalam keseronokan manisnya solat, sakit yang teramat menembusi badan itu tidak terasa. Dan dia kata, aku berhenti kerana aku bimbang, aku tumbang, aku tak sedar, lalu Nabi akan diserang. Maksud dia berhenti bukan sebab dia tak mampu nahan sakit. Cuma dia bimbang darah dah habis mengalir nanti, takut dia mati ataupun dia tumbang. Kerana itu je dia berhentikan solat, bukan kerana tak tahan. Allahu Akbar. Kita semut seekor je pun. Bukan teruk-teruk lah. Dan masalah kita, masa borak boleh berdiri 1 jam. Masa ngumpat lagi lah sehat. Cakap pasal jiran, kebetulan jumpa jiran, lepas tu cakap sikit, oi 1/2 jam. Duduklah, tak apa, okey, tak ada masalah. Semayang imam baca panjang sikit, dah beber dalam hati.
Tak tahu kau ada orang tua kat belakang ni. Panjang pula dibaca. Tak tahu kau pasal hadis Nabi. Tak reti kau imam ni. Oi, kalau pergi shopping 1 jam tak terasa. Tapi perasan tak, semayang imam baca panjang sikit dah mula dah rasa resah gelisah. Sebab apa? Kita tak rasa manis, seronok solat. Nak tahu hati kita mencintai solat atau tidak, kita boleh tahu apabila solat itu panjang, kita boleh tak tenang-tenang sahaja, nikmati dan rasa kemanisan. Kalau kita tak boleh rasa kemanisan solat, kita belum betul-betul solat. Allahu Akbar. Sahabat Nabi, saya tak ingat Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, sahabat Nabi terdekat ke Sayyidina Umar. Bila dia dipanah, dia minta nak dicabut panah. Ui, panah ni cabut sakit. Lagi sakit daripada masuk. Sebab panah tu kita tahu dia ada penyangkuk tu. Maksud bila nak tarik tu dia akan lagi melukakan. Sebab itu kalau masuk benda-benda macam ni, dia kena pembedahan tarik. Kalau tarik, bukan sebab masuk tak mati lagi. Tarik tu boleh jadi mati. Sebab dia akan menarik lagi. Tapi mereka bila dalam perang kena panah, nak tarik panah waktu solat. Mereka minta tarik waktu solat. Mereka boleh tak rasa apa-apa. Kita sebelum solat tak rasa sakit urat. Masa solat lah rasa sakit urat sana, sini. Lepas habis solat, Assalamualaikum, nak mengurut lah rasa sakit urat lah. Tapi masa shopping tak rasa sakit urat. Subhanallah, itulah dia. Muslimat sekalian. Sekarang pukul berapa ni? Pukul 2 ni. Pukul 11. Ni yang betul. Masa saya sampai 9.45. Tinggal 2 minit je lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, kita tinggalkan bab solat. Kita nak buat kesimpulan dah. Masya Allah. Muslimat yang dikasihi. Muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah. Okey. Kita nak pergi kepada hadis Nabi tentang soalan yang akan ditanya sebelum dihisap. Soalan yang akan ditanya sebelum dihisap. Soalan-soalannya. Soalan ni soalan bocor. Okay, kita baca dulu sama-sama hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi bersabda yang bermaksud, tidak akan berganjak dua kaki seorang hamba Allah. Dua kaki kita tak akan berganjak di mahsyar kelak daripada tempat kita dihisap sebelum ditanya 4 soalan. Sebelum ditanya berapa soalan? 4 soalan. Buat macam ni belaka. 4 soalan. Okey. 4 soalan ini dah bocor sekarang. Nabi cakap 4 soalan ni akan ditanya. Sebelum kita ditanya di akhirat kelak, jawab dulu sekarang. Kena dah ada jawapan. Kau dapat jawab, dah boleh mati dah lah. Tak risau sangatlah nak mati. Kalau masih tak boleh jawab, oi, jangan mati lagi lah. Oi, minta panjang umur lah. Maksudnya soalan ni Nabi bagi tahu supaya kita dah cuba jawab sekarang masa hidup. Sebab tu Nabi dah bagi tahu awal-awal soalan ini akan ditanya di mahsyar kelak. Kaki kita tak akan berganjak, tak akan bergerak nak pergi neraka ke syurga ke apa sebelum ditanya 4 soalan ni. Soalan yang pertama, Nabi berkata, akan ditanya pertama tentang umurnya. Sepanjang umurnya, bagaimana dia dihabiskan. Bagaimana kita menghabiskan umur kita. Kalau nak jawab hari ni, tak dapat tak dapat nak jawab ni. Tak ingat dah apa yang kita buat masa remaja dulu. Lepas tu sebelum nikah dan nikah, yang kita ingat yang semalam pun tak pernah ingat. Semalam buat apa pagi-pagi? Oi, minggu lepas
Kalau kita tanya minggu lepas ingat tak apa yang dibuat pada hari yang sama, hari Khamis minggu lepas, ingat tak buat apa? Tak ingat. Jadi, muslimat sekalian, kalau kita tak mampu nak jawab yang lama-lama, tolong jawab yang hari ini. Kita kena belajar dah, kena ingat apa yang kita buat daripada pagi tadi. Bangun tadi pukul berapa? Tahajud tak? Bangun tahajud tak? Contohlah kita kena ingat balik. Lepas tu, pagi tadi dah baca Quran belum? Pagi tadi sekian-sekian dah ada buat dosa belum? Maksudnya kalau tak mampu nak ingat tentang umur kita yang lama, sekurang-kurangnya kita kena ingat tentang umur pada hari ini kita buat apa. Supaya kita jadi orang yang sangat berhati-hati dengan umur. Bila rasa ada buat salah je, cepat minta maaf. Bila ada rasa tak pasal-pasal hati ni kan, nak marah dekat orang, terus istighfar. Pada orang tu bukan buat salah besar pun sangat. Padahalnya sekian-sekian. Kalau hati tu rasa masih ada dendam pada siapa-siapa, maafkan saja, nak lepaskan. Sebab kita akan ditanya tentang umur kita, apa yang kita buat. Kamu ada peluang untuk memaafkan orang, sebab apa tak maaf? Sedangkan kita tahu, orang yang memaafkan manusia lain, walaupun orang tu tak minta maaf pun dengan kita, walaupun kesalahan dia tu besar macam mana pun, dan dia tetap sombong dengan kita, tak ngaku salah. Ui, geramnya orang macam ni. Dah lah buat salah, dia pula nyombong, dia pula kata kita buat salah. Bukan senang nak maafkan. Tetapi ciri-ciri ahli syurga yang Allah sebut, dia akan dikumpulkan seluruh ahli keluarga adalah orang yang memberi maaf. Sebab beri maaf sangat susah. Sangat susah beri maaf. Kalau kesalahan kecil, mudah. Kesalahan besar, Allah beri kamu tempoh, Allah beri kita masa untuk kita memaafkan. Orang yang memaafkan manusia lain akan dapat kemaafan daripada Allah.